Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfuru. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi al-ghaniyyun karim. Shadaqallahu azim. Alhamdulillah, kita merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin dan limpah kurnia-Nya dapat kita bertemu lagi dalam kuliah kita pada bulan ini. Naknya tertangguh sebulan, pada 31 bulan 1 sampai besok 1 bulan 3. Sepanjang bulan 2 kita tak tempuh langsung. Mudah-mudahan kehadiran kita dirahmati dan diberkati, diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita dapat memahami apa yang kita bicarakan pada malam ini dan insya-Allah dapat kita mengamalkan dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Pada malam ini kita akan masuk satu tajuk yang baru, iaitu tentang qada dan qadar, yang merupakan rukun iman yang keenam, iaitu beriman kepada qada dan qadar. Sejauh mana kita nak mempraktikkan dalam beriman kepada qada dan qadar inilah yang kita coba sebutkan pada malam ini supaya kita memahami. Bukan sekadar aku beriman, aku percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Lengkap kita beriman kepada rukun iman. Tetapi iman itu sendiri terdiri daripada perkataan, ikrar dengan perkataan dengan lidah, tasdik dengan hati, dan melaksanakan dengan anggota. Maka itu iman. Maka begitu jugalah dengan kita nak mengatakan bahawa kita ni beriman dengan qada dan qadar. Sejauh manakah keimanan kita dengan qada dan qadar ini dalam mempraktikkan dari sudut perkataan, dari sudut perbuatan, dan dari sudut i'tiqad kita untuk memastikan qada dan qadar yang kita katakan sebagai rukun iman, memang aku telah pun beriman dan lulus keimanan itu sebagaimana yang sepatutnya. Jadi pada malam ini kita nak sebut, dan dalam kitab ini pun ringkas saja, mungkin kita akan cuba habiskan kalau boleh lah, tentang qada dan qadar. Muka surat 82 kitab I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, muka surat 82 Jawi. Yang keenam tentang qada dan qadar, maknanya rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Qada menurut fahaman Ahlussunnah wal Jamaah ialah ketetapan Tuhan pada azal tentang sesuatu. Sesuatu yang akan terjadi semuanya sudah ditentukan Tuhan sebelumnya pada azal. Sebagai contoh, kita telah ditetapkan oleh Tuhan pada azal akan jadi orang Indonesia. Kita ni dikarang oleh orang Indonesia, maka dia kata Indonesia lah. Kalau kita orang Malaysia, kata orang Malaysia lah. Telah ditetapkan oleh Tuhan pada azal akan menjadi orang Malaysia. Itu namanya qada Tuhan. Hal ini tidak dapat diubah oleh siapa pun. Kemudian kita dilahirkan di Malaysia. Itulah qada ataupun qadar Tuhan.
Manusia wajib yakin seyakin-yakinnya bahawa yang terjadi di dunia ini semuanya sudah qada Tuhan dan sudah takdir Tuhan, tidak berubah lagi dan tidak seorang pun yang sanggup mengubahnya. Itulah kata ringkas daripada apa yang disebutkan oleh pengarang kita tentang qada dan qadar. Tetapi saya nak cuba sebutkan pada malam ini tentang bagaimana kita nak mempraktikkan kita sebagai orang yang beriman kepada qada dan qadar. Kita sedia maklum bahawa kita sebut ya qada dan qadar, iaitu beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada untung baik dan jahat. Itu perkara yang selalu kita sebut dulu-dulu. Beriman kepada qada dan qadar iaitu beriman kepada untung baik dan jahat. Memanglah mana ketentuan Allah pada azal kepada makhluk ini tak lari pada dua tu. Sama ada diberi nikmat ataupun diberi ujian, kesengsaraan, kesusahan, kepayahan. Itu saja. Takat ini kita rasa senang. Itu makna qada Allah Ta'ala memberi kesenangan, kenikmatan kepada kita. Dan mungkin satu masa kita diuji pula dengan satu kesusahan. Di sebalik kesenangan tu ada kesusahan. Maka pada ketika susah juga kita berpegang teguh mengatakan bahawa dia adalah qada dan qadar juga. Mana Allah telah menentukan sejak azal lagi bahawa hari ini, masa ini, tahun ini engkau sihat, engkau elok, engkau nikmat, engkau senang. Hari ini, bulan ini, tahun ini engkau susah, engkau payah, engkau derita, engkau sakit dan sebagainya. Semuanya itu ialah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana kita nak menerima ketentuan Allah Ta'ala itu, di sinilah menilainya iman kita kepada qada dan qadar. Takat kata aku percaya ni semua daripada Allah Ta'ala belaka. Itu satu kata-kata umum, kata-kata yang boleh dilafazkan, tetapi sejauh mana lafaz itu betul sampai ke hati, ya. Jadi apabila Allah Ta'ala kurniakan kepada kita nikmat, maka menjadi tanggungjawablah kita sebagai orang mukmin mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Itu ialah daripada Allah Ta'ala. Kita yakin bahawa daripada Allah Ta'ala. Maka begitu juga apabila Allah Ta'ala beri sebaliknya, susah, payah, derita dan sebagainya, maka di situ juga kita kena yakin bahawa datangnya daripada Allah Ta'ala. Maka yang senang tadi kalau kita sebagai orang mukmin, maka orang mendapat kesenangan, dapat kenikmatan, maka dia bersyukur. Dan sebagai orang beriman juga, orang yang mukmin juga, apabila dapat kesusahan, maka dia bersabar. Itulah nilai beriman. Maknanya nilai iman kita kepada qada dan qadar Allah Ta'ala di antara senang dan susah sama saja. Tapi itulah dalam sebuah hadis mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu syarra'u syakara, sarra'u syakara, fakana khairan lah. Wa in asabathu darra'u sabara, fakana khairan lah." Dalam hadis ini Nabi kata, sungguh baiklah nasib orang yang beriman. Jadi maknanya iman, orang yang beriman. Iman apa? Iman kepada qada dan qadar. Iman kepada ketentuan Allah sama ada senang atau susah. Ketentuan Allah. Sungguhnya baiklah nasib orang yang beriman, kerana dalam semua keadaan mereka mendapat kebaikan. Mana beruntunglah orang jadi orang beriman ni, dia dapat kebaikan. Walaupun sifat yang sama, tetapi kalau dilakukan ataupun dipraktikkan oleh orang yang bukan beriman, maka dia tak akan dapat kebaikan. Yang dapat kebaikan ialah orang beriman. Kalau itu, ini yang kata Nabi kata, sungguh baik nasib orang beriman, kerana dalam semua keadaan mereka mendapat kebaikan. Dan tidak ada habuan baik seperti ini kecuali bagi orang mereka yang beriman. Maknanya jelas, kalau dia dapat nikmat macam ni ataupun dia dapat bala macam ni, dia dapat nikmat dia syukur, dapat bala dia sabar, tapi dia bukan beriman,
maka dia tidak mendapat kebaikan ini. Begitulah nilai sebagai seorang yang beriman. Apa dia? Apabila mendapat kesenangan, maka mereka akan bersyukur. Mana bersyukur tu bukan terima kasih, alhamdulillah, hora. Tak. Tapi dia kata kesenangan ataupun nikmat yang diperoleh itu dipergunakan kepada jalan yang diredai oleh Allah Ta'ala. Itulah tanda syukur. Jadi maknanya dia dapat nikmat, dia syukur. Dia dapat nikmat, dia pergunakan nikmat itu. Sehatnya, mudahnya, masa lapangnya, duit ringgit senang lenangnya digunakan untuk jalan yang Allah redha, jalan yang Allah suka. Dia tak gunakan nikmat itu kepada jalan yang dimurkai ataupun maksiat. Itu sama syukur. Maka syukur itu baik baginya secara tak langsung. Apabila dia buat yang macam tu, maka dia jadi orang yang dapat kebaikan. Kebaikan itu apa? Untuk dia sendiri. Nikmat satu pasal, kemudian kebaikan itu yang ni Allah Ta'ala ganjar nanti dapat kat dia. Jadi makna di dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Pasal apa? Dia orang yang beriman. Dan apabila ditimpa musibah, maka ia sabar. Kalau orang bukan Islam pun dia sabar, tak ada makna. Yang pentingnya dia jadi orang yang beriman, maka dia sabar. Mana sabar ni? Hatinya tidak berbelah bagi. Hatinya tidak akan mengatakan pasal apa begitu, pasal begini. Inilah puncanya, itulah puncanya. Tapi dia ingat balik qada dan qadar daripada Allah Ta'ala. Yang senang tadi pun datang daripada Allah Ta'ala, yang susah ini pun datangnya daripada Allah Ta'ala. Maka dia tak mengeluh dan dia tak gelisah. Apabila timpa musibah, maka ia sabar. Sabar kembali balik kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menentukan aku begini, menentukan kita begini, maka kita sabarlah. Apa yang seperti kita buat, maksudnya jangan sampai melanggar perintah Allah di atas tidak sabar kita. Maka sabar itu baik baginya. Dalam keadaan jatuh pun dia dapat juga kebaikan. Ini yang dikatakan mukmin itu dia tu seimbang di antara nikmat dan juga bala. Dia syukur dan sabar seimbang. Dapat nikmat dia syukur, dapat pahala. Dapat bala, dapat musibah, dia sabar, dapat pahala. Maksud kata seimbang tu bukanlah kata 50-50. Kalau 50-50, waktu dapat nikmat dia 50 syukur. 50 lagi tak mana? Itu bukan seimbang. Ketika dia kena bala, dia sabar 50. Ketika bala dia sabar 50, 50 lagi ke mana? Ia maknanya ketika nikmat, dia syukur 100% dengan nikmat yang terguna. Tak guna langsung kepada yang dimurkai, dimaksiat. Ketika dia bala, diuji dengan sesuatu kesusahan, payahan, dia sabar 100%. Bukan 50%, 100%. Itu yang kita seimbang. Mana seimbangnya? Tuhan bagi senang pun aku macam ni lah. Tuhan bagi susah pun aku macam ni lah. Barulah nama dia redha. Bila mari kepada makam redha. Yang dikatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Ta'ala redha kepada mereka sebab apa? Dia bagi senang pun dia tak mengatakan melampaui batas. Dia bagi susah pun dia tak mengeluh kesah. Itu makna Tuhan redha dekat dia, dan dia pun redha dengan qada Allah SWT yang menentukan itu. Sebab apa? Kalau dah dia tu Allah Ta'ala menentukan, sebab apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, sungguhnya kita ni, kami ni lillah, milik Allah, hak Allah, kepunyaan Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Kalau begitu, apa yang kita jadi milik Allah, hak Allah Ta'ala lah dia nak bagi senang, hak Allah Ta'ala lah nak bagi susah. Sama ada keterima atau tak terima, terima baik atau tak terima baik, akhirnya lillahi raji'un. Kembali kepada Allah kita kembali. Bila kembali apa jadi? Baik. Jadi dalam hal
nak mempraktikkan, ya, nak mempraktikkan syukur dan sabar inilah, ya, nilai kepada beriman kepada qada dan qadar. Maknanya senang kita syukur, susah kita sabar. Marilah apa keadaan pun syukur kita kerana Allah yang beri nikmat, sabar kita kerana Allah lah juga yang menurunkan bala, musibah dan sebagainya. Mana kalau bila sampai kepada peringkat itu, barulah kita jadi orang yang seimbang, yang Allah Ta'ala redha dan kita pun redha Allah Ta'ala. Jangan kita jadikan ada di antara yang sebab tu daripada sebab lain. Punca tu daripada berpunca lain. Aku senang. Pasal apa aku senang? Macam Qarun. Ya, Qarun. Dalam Quran dia kata dalam surah Al-Qasas ayat 78, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama utituhu ala ilmin indi. Qarun kata hanya sahaja apa yang aku ada pada hari ini ialah di atas kepandaian yang ada pada aku. Qarun, ya. Maknanya dia jadi kaya, jadi muliana, lebih pada mana. Kunci dia pun kena ada orang yang tolong bawa kita, kunci kita bulan pakit, ya. Tapi Qarun ni kaya orang tu sampai kunci pun kena ada orang lain tolong bawa. Punya banyak. Allah. Orang tengok semua terliuk. Kalau boleh lah aku nak jadi macam Qarun. Tapi bila dia lupa, innama utitu ala ilmin andi, sungguhnya apa yang aku dapat, aku yang ada pada hari ini ialah di atas kepandaian ilmu aku sendiri, usaha aku sendiri. Itu makna dia apa? Tuhan bagi nikmat, dia lupa bahawa nikmat itu datangnya daripada Allah Ta'ala. Ya? Dia terlupa. Tapi Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, ya, yang dikatakan haza min fadli rabbi, ini ialah daripada kurniaan Tuhanku. Dia beluani aashkuru am akfuru. Dicobakan aku apakah aku bersyukur ataupun aku kufur. Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi. Siapa-siapa yang bersyukur hanya sahaja dia mensyukuri, dia syukur itu ialah untuk diri dia. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Dan siapa yang kufur dengan nikmat yang Tuhan beri ini, sungguhnya Tuhan maha kaya, maha mulia. Itu Nabi Sulaiman jawab. Cerita ada cerita berhubung dengan istana Balqis lah. Tak tahu cerita itu. Tapi nak ceritakan kepada kita bagaimana seseorang yang dapat nikmat seperti Nabi Allah Sulaiman mensyukuri nikmat itu, terus mengaku haza min fadli rabbi. Ini daripada kurniaan Tuhan. Maka kita pun diajak untuk mengakui bahawa hakikatnya apa yang kita dapat ni haza min fadli rabbi. Saya kalimah ni saya teringat haza min fadli rabbi ni di depan rumah Datuk Mufti Harusani, di rumah dia di Kampung Melayu. Apa nama tu? Dia buat satu papan tak tu dia buat haza min fadli rabbi. Dia sampai lah ni saya teringat haza min fadli rabbi. Maknanya ini daripada kurniaan Tuhanku. Cantik kalimah tu, no? Walaupun dia ayat Quran jadi satu slogan kata lah haza min fadli rabbi. Jadi kata-kata Nabi Sulaiman ini ialah daripada kurniaan Tuhanku. Tuhan uji aku apakah aku bersyukur ataupun aku kufur. Dan siapa-siapa yang syukur, maka sebenarnya dia bersyukur untuk diri dia balik, untuk dapat kepada dia. Dan siapa-siapa yang kufur, sungguhnya Tuhan itu maha kaya, Tuhan tak miskin, Tuhan tak apa-apa, karim lagi mulia. Jadi ini yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita, bahawa kesenangan ataupun kesusahan, qada dan qadar Allah Ta'ala itu dah tentu dah pada kita. Pada sekian hari hang akan senang, sekian bulan, sekian tahun hang senang, sekian hari, sekian bulan, sekian tahun hang akan susah. Maka sebagai orang mukmin nak membuktikan bahawa dia beriman kepada qada dan qadar, maka bila dapat kesenangan, kembali baliklah kesenangan itu dengan mensyukuri nikmat Allah dan gunakanlah nikmat itu ke jalan yang Allah Ta'ala redha. Kemudian bila datang pula ujian dan bala, maka kembali jugalah, ingat baliklah bahawa ujian ini bukan disebabkan oleh siapa-siapa, tapi telah ditentukan oleh Ta'ala sekian hari, sekian bulan, sekian tahun akan berlaku begini. Terimalah hakikatnya
hakikat bahawa ini juga daripada pemberian Allah Ta'ala yang telah ditulis di Lauh Mahfuz lagi bahawa kita akan menemui keadaan ini. Ini yang kita kena. Tapi itu dalam bab i'tiqad. Dalam i'tiqad. Jangan, hadis Nabi pun ada mengatakan janganlah kita katakan sesuatu tu berlaku sebab burung tu bunyi, burung ni bunyi. Banyak juga kepercayaan orang-orang Melayu kita lah. Bunyi burung gagak. Siapa pula nak mati ni? Kena pula dia tengah sakit. Aku ke apa kan? Dia rasa dah berdebat. Lepas tu tak lama ada 2-3 hari ada orang mati. Patut lah pun. 2-3 hari kemarin burung gagak dia bunyi dulu benda budak-budak dulu. Tahu kata tu. Burung gagak kata bawa. Kita beringat bawa siapa ni. Sampailah hari ni pun dalam hati kita ingat burung gagak bunyi dia siapa pula lah nak mati. Kepercayaan. Jangan sampai kepercayaan itu meletakkan patut dah dia mati. 2-3 hari kemarin ada burung gagak bunyi. Kan? Jadi semua tu satu kepercayaan yang karut yang boleh dijadikan khurafat. Jangan sampai tu. Dia Allah burung gagak pun nak bunyi lah. Dia ada mulut. Yang jantan berbunyi panggil hak betina. Hak betina panggil bunyi hak jantan. Takkan dia tak boleh bercakap. Dia nak cakap. Kita pula buat pasal. Ada satu hari baru ni. Kami duduk depan bank dengan cikgu Fakruzi apa. Datang satu cikgu, kawan dia lah kot. Dia mai. Dia kata, saya tadi mai dah di bank ni. Ambil duit sikit lah. Balik rumah. Balik pasal gatal tapak tangan belah kiri. Apa pula ni. Duduk saat lagi dia kata 4-15 minit anak telefon dari Kuala Lumpur kata ayah Rotek mati. Patut apa ni. Tu mai pula ni. Jadi maknanya kita set dalam dada kita gatal tapak tangan belah kiri nak keluar duit. Gatal tapak tangan belah kanan nak dapat duit. Kalau gitu tapak tangan belah kanan ni sebulan sekali ya gatal. Tapi hak yang belah kiri ni banyak kali kata. Hari-hari kata. Jadi kepercayaan macam tu no, jangan jadikan meletakkan sebab sampai rasa sungguh-sungguh nak berjalan, nak mulakan perjalanan. Tiba-tiba bewok lintas pula dah. Tak jadi kita ni. Mana boleh kena pi dengan takdirnya berlaku sungguh. Itulah aku duk katalah tadi. Masa kita nak mula tadi, baru ni bewok lintas. Tapi nak kata apa? Sungguh. Bewok pun jadi isyarat kita. Jadi benda-benda yang semacam tu kita hanya boleh dengar. Tapi tak usahlah meletakkan kepercayaan. Sehingga meletakkan keyakinan bahawa jaga sikit. Memang kepercayaan orang tua ni ada juga kebetulannya. Ramah-ramah masuklah rumah. Ni ada orang nak mai. Kan? Mana ada orang nak mai. Kita pun sapu sampah keras-keras. Lagi orang mai. Itulah. Orang mai sungguh. Ada orang mai. Jadi itu kepercayaan yang kadang-kadang kalau kita pegang sungguh-sungguh, terlupa qada dan qadar Allah Ta'ala yang menentukan. Nasib baik ke, nasib tak baik ke, sebenarnya datangnya daripada Allah Ta'ala. Yang tu entahlah. Kita nak kata tak betul ke, tapi semuanya itu ialah yang kita katakan sebagai orang tua-tua dulu lah. Nasib baiklah orang tua dulu pun taklah teruk sangat. Kalau hak tua-tua dulu pesen macam Hindu-Hindu lagi teruk. Lagi teruk. Baik. Apa yang kita nak sebut ni ialah tentang keyakinan kita qada dan qadar tu telah ditentukan daripada azal lagi. Apa yang berlaku, kecil ke, besar ke, senang ke, susah ke, telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kemudian kita dilahirkan, ditulis dalam Indonesia, saya baca Malaysia.
Senang. Sebab apa duduk di Indonesia pening kepala pula. Kemudian kita dilahirkan di Malaysia. Itu adalah kadar atau takdir Tuhan. Kita di Malaysia lah. Kan? Manusia wajib yakin sekiranya bahawa yang terjadi di dunia ini semuanya sudah qada Tuhan dan sudah takdir Tuhan. Itu nak kena yakin sungguh-sungguh qada dan qadar Tuhan. Kalau ada pun sabab musabab yang berlaku berpunca daripada tangan manusia itu, juga perbuatan manusia itu juga telah ditakdirkan juga menjadi macam tu. Macam kita lah, kita macam mana kita ni entah asal-asal daripada mana tak tahu. Saya asal daripada Kedah, tapi macam mana duduk di Perak. Ada takdir tak ada? Takdir. Oh, ada jodoh belah sini, jadi mai sini. Kalau tidak takkan tiba-tiba nak ada sini. Kecil besar di belah sana tiba-tiba jadi ini. Jadi lorong sabab-sabab tu. Entah boleh jadi juga orang kata apa? Duduk di Kedah, beranak di Kedah, kubur di Perak. Kan siapa tahu? Kan? Termasuk ayah saya. Ayah saya memang sampai 70 tahun duduk di Kedah. Mai duduk rumah saya seminggu, kubur dia di tebing tinggi. Siapa tahu? Kan? Itu qadar dan qadar. Jadi yang macam tu tak salah kita pertikaikan. Kerana apa? Sebab dan sebab tu Allah Ta'ala salurkan. Baik rezeki ke, baik kesusahan ke. Rezeki datang daripada tangan siapa? Tangan tokeh, tangan majikan, tangan bos, tangan kawan-kawan. Rezeki semuanya itu saluran, yang kita katakan saluran melalui sabab saja. Sebenarnya dah tertulis dah pada hari ini rezekinya gini ni akan jadi gini. Ataupun dah tertulis dah musibahnya akan begini-begini. Macam ni. Aku duk kata dah, jangan duk pi. Macam apa nama feri Parit Buntak Bandar Baru tenggelam dulu tahun 72. Hujan bukan main lebat. Satu budak sekolah tu tak mau pergi sekolah, mak dia pukul-pukul anak tu. Pasal suruh pergi sekolah juga. Pergi sekolah, naik feri Parit Buntak Bandar Baru Parit Buntak tu tenggelam. Allah, aku kalau tahu macam ni dia tak mau sekolah dah aku suruh juga, Allah menyesalnya aku yang aku bunuh anak aku. Tu rasa macam mana? Rasa tentulah kita rasa kita yang bersalah, padahal telah ditakdirkan. Terimalah. Menangis sebenarnya Nabi pun menangis ketika Sayyidina Ibrahim meninggal, Nabi pun menangis. Menangis itu ialah tabi'i manusia, keluar air mata, sedih. Sifat sayang, sifat sedih memang Allah Ta'ala beri kepada manusia. Kalau tak ada rati sedih, susah juga. Tak ada rati sayang, susah juga. Tak ada rati marah, susah juga. Tapi semuanya ialah ketentuan yang Allah Ta'ala tentukan, yang mana kita kena yakinlah semuanya ialah telah ditentukan. Janganlah dipersalahkan orang-orang. Walaupun apabila berlaku satu musibah, hanglah punya pasal. Mana Allah tadi ni yang buat. Kalau tidak tadi begini. Marah sungguh-sungguh. Mucap. Pasal apa so mucap? Mucap ni maksudnya ingat balik bahawa Tuhan yang menentukan. Tu yang suruh mucap tu. Kalau suruh mucap saja dia pun asyhadu itu nak marah lagi. Bukanlah mucap tu boleh hilang marah. Maksud mengucap tu ialah ingat balik kepada Tuhan. Ingat balik apa? Ingat bahawa ketentuan Allah yang berlaku tu daripada tangan dan sebab dia. Jadi kita duk marahlah, bertengkar, bergaduh, berkapak dan sebagainya. Tetapi hakikatnya daripada Allah Ta'ala. Lebih itulah orang kata sabar, mucap. Aku nak mucap cari apa? Aku bukan nak mati lagi. Nak mati pun nak mengucap. Sebenarnya maksud kata mengucap tu, ingatlah kepada Tuhan, ingatlah qada dan qadar. Tahu tak? Setiap manusia tidak dapat membebaskan diri daripada qada dan qadar Tuhan. Seumpamanya seorang manusia dijadikan jadi anak Malaysia, dilahirkan di Malaysia. Apakah orang Malaysia itu dapat menolaknya? Kita tak dapat nafilah. Pasal apa duduk dah sini? Pasal kita dah ditentukan Allah Ta'ala ada di sini. Sebab-sebab tu macam saya kata tadi lah, nak boleh jadi orang kubur gajah. Sebab-sebab tu ada, jadilah orang kubur gajah.
Dah 30 tahun lebih dah datang ni. Tahun berapa? 86. Tahun 86. Dah jadi orang sini ya. Tak cadang nak berkubur di Selama Kedah dah. Ya. Seorang dijadikan anak si Anu dan ibunya si Anu. Apakah dapat setiap orang membantahnya? Dapatkah ia mengganti ibu atau bapa yang lain? Koman sungguhlah pak aku. Koman sungguhlah mak aku. Kalau orang lain lah jadi pak aku, mak aku tak dia macam ni. Hang tengok pak orang tu, mak orang tu. Hebat, canggih. Tapi mak aku, pak aku cukup koman. Leceh lah kalau boleh tukar. Boleh tukar. Allah Ta'ala dah menentukan mak pak hang macam tu, qadar dan qadar macam tu, maka buatlah, terimalah hakikat bahawa itu ialah ketentuan daripada Allah Ta'ala, tak boleh siapa ganti dah. Walau bagaimanapun kita kata qadar dan qadar ataupun janji Allah Ta'ala tu ada janji mu'allaq dan ada janji mubram. Ya, mana janji mu'allaq, janji yang tergantung. Janji yang tergantung. Mana hasil daripada ikhtiar kita tu kemungkinan doa-doa dan sebagainya, ikhtiar dan sebagainya, maka dia berubah. Itu janji Allah Ta'ala. Hang seorang yang susah, janji. Tetapi dengan ikhtiar, dengan usaha, dengan peluang. Peluang tu siapa bagi? Allah Ta'ala bagi. Taubah nasib dia. Taubah nasib dia. Ya? Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Semuanya Allah Ta'ala tak mengubah nasib satu orang tu, melainkan kaum itulah berusaha mengubah nasibnya. Kita tak tahu nasib kita. Tak tahu perjanjian Allah Ta'ala, kita tak tahu. Tapi kalau dia duduk dalam lingkungan janji Allah yang mu'allaq, yang tergantung, kemungkinan kita akan berubah. Tapi berubah itu juga qadar dan qadar Allah Ta'ala. Yang teringat nak berdoa, nak teringat nak berusaha, dan lorong usaha pun berbetulan. Dah. Mana qadar dan Allah Ta'ala juga. Kalau bukan, tak ada apa. Dan satu lagi janji yang mubram. Janji yang mubram yang katakan janji yang tak berubah dah. Dah tentu dah macam tu. Jadi hak tu usaha ke, ikhtiar ke, kemungkinan dia tak dilorong untuk nak berusaha. Dia tak dilorong untuk nak berikhtiar. Maka jadilah dia macam tu lah. Tapi duduk takut tu lah tak berubah. Ya, seterusnya, anak seorang itu akan lahir tidak dapat dikuasai oleh ibu bapaknya. Ya, apa dia? Mereka harus terima takdir ilahi. Mendapat anak lelaki atau wanita tidak dapat disanggah lagi. Maknanya kita nak lelaki, dapat anak perempuan. 4-5 orang dah anak perempuan. Nak lelaki, perempuan lagi. Ada orang yang memberontak. Memberontak macam mana? Kadang-kadang anak perempuan dijadikan lelaki. Semua bagi jadi lelaki-lelaki, pakai pakaian lelaki-lelaki. Ataupun anak lelaki dijadikan perempuan. Kan terlalu nak anak perempuan. Anak lelaki dipanjangkan rambut dan dipakai baju gaun dan sebagainya, bubuh gencu dan sebagainya. Nak bagi jadi anak perempuan. Itu nama dia mengubah takdir, berusaha nak mengubah takdir. Boleh? Tak boleh. Ya? Anak kita, alhamdulillah setakat ini Tuhan bagi anak yang sihat. Tiba-tiba Tuhan lahirkan anak yang cacat. Apa kita nak kata? Allah Ta'ala tak patut sungguh. Anak oleh semua elok, anak aku herot ya. Sampai lah ni tak mau nak baik, tak mau nak elok. Cacat. Siapa nak? Kita tak nak. Di situlah di mananya antara syukur dan sabar tadi. Hak yang dapat anak yang sihat tadi, banyak mana syukur? Kemudian Allah Ta'ala bagi anak yang tak sihat sikit ni, banyak mana hang sabar? Nak seimbangkan syukur dan sabar itulah sehingga mendapat ke tahap redha. Radhiyallahu anhum wa radu an. Nak dapat makam yang redha. Jadi bukan mudah nak dapat redha. Maknanya kita kenalah terima hakikat senang atau susah tu datang daripada Ta'ala. Yang senang bersyukurlah kita, mudah-mudahan kita jadi orang mukmin yang bersyukur, dan yang susah bersabarlah kita, mudah-mudahan kita jadi orang yang bersabar, mukmin yang bersabar. Kedua-duanya itu baik bagi kita asalkan kita jadi orang yang mukmin. Tapi kalau kita tak jadi orang mukmin, walaupun pandai bersyukur, walaupun pandai bersabar,
tapi tak jadi orang mukmin, maka tidak beruntunglah orang itu. Kalau gitu, marilah kita jadi sebagai orang mukmin yang dikatakan hadis yang saya bacakan tadi, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu syarra'u syakara fakana khairan lah wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Maknanya beruntunglah orang yang jadi orang mukmin, yang mana apabila dia dapat nikmat dia bersyukur, syukur tu baik itu dari dia. Apabila dia sabar, sabar tu baik itu dari dia. Tapi dengan syarat jadilah orang yang mukmin. InsyaAllah. Kita berhenti kat situ dulu. InsyaAllah kita sambung lagi. Mudah-mudahan kita memperdalamkan lagi kepahaman kita tentang beriman kepada qadar dan qadar, bukan sekadar di lidah, di perkataan, tetapi dalam praktik kita menerima hakikat yang Allah Ta'ala lah yang segala menentukan. Wallah.